Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi kita pada hari ini bersama saya Remy Rashidi, your perfect nursery partner. Pada hari ini saya akan berceritakan beberapa tips dan kaedah yang boleh diguna pakai kepada semua tuan-tuan, puan-puan planta yang baru saja menyediakan tapak semayan. Okey. Pada hari ini saya berada di sebuah tapak semayan di kawasan Cendana. Okey. Jadi pertama sekali kebiasaannya para pengusaha nursery ataupun tapak semayan, kesilapan yang pertama mereka lakukan adalah ketika mereka melakukan aktiviti sowing. Okey. Pada ketika mereka melakukan aktiviti sowing, kebanyakan pengurusan akan cuba untuk memberikan latihan kepada semua warga kerja, sama ada asisten, sama ada manager, sama ada pegawai-pegawai yang berada di pejabat, mando ataupun penyelia-penyelia yang ada di ladang. Tapi apa yang perlu diingatkan bahawa aktiviti yang paling penting merupakan aktiviti sowing ataupun menyemai biji benih. Okey. Aktiviti menyemai biji benih amat crucial pada peringkat nursery, kerana di situ akan menentukan bahawa apa yang kita buat itu betul ataupun tidak. Ia tidak semudah diberi kepada semua orang, walaupun tujuannya hanyalah untuk memberi latihan. Okey. Mengikut pengalaman saya, kebanyakan nursery yang ada yang telah saya tengok, okey, kegagalan pertama adalah satu, tujuannya adalah untuk memberi latihan. Namun, latihan yang diberikan tidak menyeluruh. Jika setelah latihan tidak menyeluruh, maka akan timbul masalah tanam terlampau cetek, tanam terlampau dalam ataupun tanam terbalik. Tiga benda ni akan memberikan masalah kepada nursery. Okey, ia akan mengurangkan kita punya germination rate dan akan memberikan masalah-masalah yang lain. Okey. Kebiasaannya tuan-tuan, untuk aktiviti sowing, saya sarankan kita menggunakan tim-tim yang khas. Okey. Kenapa saya cakap tim khas? Kerana sebagai contoh, nursery ni mempunyai biji benih kapasiti sebanyak 30,000. Jadi diandaikan kita menerima biji benih sebanyak 10,000 sekali penerimaan. Jadi tuan-tuan, biji benih ni kalau mengikut kata agronomis, dia dapat bertahan sehingga 2 ke 3 hari semasa penerimaan. Jadi apa yang tuan-tuan perlu buat adalah letak biji benih ni semua di dalam bilik yang berhawa dingin. Okey, untuk memastikan kualiti masih sama. Jadi tuan boleh pecahkan tanaman tu katalah kepada 2 hari. Tuan menggunakan 5 orang untuk tanam 5,000 satu hari. Okey. Jadi tuan mulakan pada waktu pagi. Awal pagi, selepas rokal tuan terus melakukan aktiviti sowing hanya dengan menggunakan 5 orang ini saja, dan pastikan ada seorang yang menyelia 5 orang ini. Jadi di sini tujuannya apa tuan-tuan? Kita tak nak terlampau ramai yang melakukan aktiviti semayan. Kita lakukan in-house training khas untuk 5 orang tadi sahaja. Jadi setelah 5 orang tadi pakar, betul-betul pakar, jadi kita boleh kontrol masalah-masalah yang akan berlaku, seperti tanam terlampau dalam, tanam terlampau cetek ataupun tanam terbalik tuan-tuan. Okey. Jadi dekat situ kita akan dapat memastikan bahawa biji benih yang kita semai dapat peratusan hidup yang tinggi. Tuan-tuan, dekat situ yang main peranan paling penting. Jika kita ingin memberi latihan kepada ahli-ahli pengurusan yang lain, kita boleh ajak mereka tengok, dan jangan bagi terlampau banyak. Mungkin untuk percubaan kita bagi 5 ataupun 10 biji, tapi kita pantau dengan menyeluruh. Okey tuan-tuan, ini kesilapan yang pertama yang saya nampak. Kita harus menyediakan latihan yang komprehensif kepada orang-orang yang kita nak ajar untuk training yang pakar tadi untuk sowing. Jadi selepas itu, mereka yang dah pakar ini, hanya mereka sahaja dibenarkan untuk sowing. Okey. Jadi dalam masa 2 hari mereka boleh selesaikan, dengan 5 orang boleh selesaikan 10,000 biji benih. Jadi error kita boleh pastikan, satu baris kita bagi kepada pekerja yang lain, satu baris lagi kita bagi kepada pekerja yang lain. Daripada situ kita dapat menilai
sama ada latihan yang kita berikan kepada pekerja itu berkesan ataupun tidak. Kat sini, ini semua tujuannya hanya satu tuan-tuan, untuk memastikan germination rate adalah pada peringkat yang tertinggi sekali. Okay, namun saya pernah sharekan pada video sebelum ini, iaitu jika tersalah semai terlampau dalam, kita masih boleh betulkan. Jika semai terlampau cetek juga kita boleh tanam kembali. Namun untuk kesalahan tanam terbalik, kita hanya boleh lakukan pembetulan dalam masa kurang daripada 2 minggu. Lebih daripada itu tuan-tuan, agak mustahil untuk dibetulkan. Jadi kebiasaan biji benih itu kita akan buang saja. Okey tuan-tuan, jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Singkat, tapi jika tidak dilakukan dengan betul-betul, tidak diurus dengan betul-betul, maka walaupun tujuan kita hanya untuk memberi latihan, memberi ilmu, namun dengan konsep yang salah, dia akan memberikan tekanan kepada kita selaku pengusaha nursery. Jadi semoga apa yang saya kongsikan pada hari ini memberi manfaat kepada tuan-tuan semua. Sekian dahulu daripada saya, Remy Rashidi, your perfect nursery partner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.